Kini kita menghampiri pertengahan bulan Sya'ban atau lebih dikenali dengan nisfu Sya'ban. Pastinya ramai dalam kalangan kita yang mengingati satu peristiwa penting yang berlaku dalam bulan hebat ini. Peristiwa yang berkait rapat dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah peristiwa pertukaran kiblat daripada menghadap ke arah Masjidil Aqsa kepada Kaabah atau Al-Masjidil Haram di Makkah. Peristiwa ini berlaku pada tahun kedua Hijrah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahum haqqun min rabbihim wa mallahu bighafilin 'amma ya'malun. Al-Baqarah ayat 144. Yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mendongak ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, sebelum peristiwa hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan salat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Nabi dan para sahabat patuh melaksanakan arahan ini dengan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Namun dalam hati kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam tercetus harapan untuk menghadap semula ke arah Kaabah, kerana ianya kiblat para nabi dan rasul terdahulu. Selepas berhijrah ke Madinah, umat Islam tidak lagi boleh menjadikan Kaabah dan Masjid Al-Aqsa selari ketika menunaikan salat kerana perbezaan geografi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 144 surah Al-Baqarah yang dibacakan sebentar tadi sebagai jawapan tuntas kepada hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Pertukaran arah kiblat ini menjadi tamparan hebat kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani di Madinah, kerana mereka telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam telah terpesong dari ajaran sebenar seperti yang dilakukan sebelum ini. Namun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wahyu dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama untuk dilaksanakan, bukan terikut-ikut dengan tuduhan dan ejekan semata-mata. Peristiwa perubahan kiblat ini memberi satu contoh tauladan kepada kita umat Islam bahawa kita adalah sentiasa meletakkan wahyu dan agama sebagai panduan utama dalam semua urusan hidup, bukan semata-mata bergantung dengan pandangan akal manusia yang terhad. Apatah lagi pandangan akal yang langsung melangkangkan dan mengenepikan wahyu dengan alasan wahyu telah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai pada zaman moden hari ini. Allah berfirman menerusi surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, sebenarnya kiblat kamu adalah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu
wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Tanyalah diri kita sendiri, adakah kita masih mengagungkan akal manusia yang terhad ini dalam beragama, atau tak tunduk patuh kepada pencipta akal dan juga pemilik wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal ini termaktub dalam doa yang selalu kita ungkapkan di awal pagi. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami bersama-sama dengan mereka yang Engkau kurniakan hidayah. Satu perkara yang harus diingat kita semua, kita menghadap ke arah kiblat dalam solat dan lain-lain ibadah bukan bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala berada di situ. Maha suci Allah daripada yang demikian itu. Sebaliknya, kiblat merupakan simbol kesatuan umat Islam seluruh dunia dimanapun mereka berada. Kesatuan kiblat menjadi bukti utama kepada kita bahawa umat Islam boleh bersatu dan berpadu selagi mana mereka berkiblatkan wahyu dan agama. Halangan utama untuk umat Islam bersatu apabila tidak meletakkan agama dan wahyu di hadapan, terpengaruh dengan doktrin dan fahaman yang menjeleweng, lalu memperandakan umat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Al-Baqarah ayat 115, yang bermaksud, dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka kemana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diridhai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban bukan semata-mata sejarah pertukaran arah kiblat, tetapi bulan ini juga mempunyai keistimewaan tersendiri dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda diriwayatkan banyak berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Riwayat Al-Bukhari. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat hingga kami menyangka baginda tidak akan berbuka, dan sentiasa berbuka hingga kami menyangka baginda tidak akan berpuasa sunat. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat baginda lebih banyak berpuasa dari bulan-bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, kuntu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban, faqala zalika syahrun yaghfalu an-nasu an baina Rajabin wa Ramadana, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu
an yurfa'a amali wa ana sha'im. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu kata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku tidak pernah melihat Tuhan banyak berpuasa daripada bulan-bulan lain seperti bulan Syaban? Jawab baginda, itulah satu bulan yang ramai manusia leka daripadanya, antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan yang diangkat padanya amalan kepada Tuhan sekalian malam, dan aku suka amalanku diangkat ketika aku berpuasa. Riwayat An-Nasa'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah berkata bahawa malam nisfu Sya'ban merupakan antara malam-malam yang istimewa untuk berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat, selain daripada malam Jumaat, 2 hari raya dan awal bulan Rajab. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, pertukaran kiblat ke arah Kaabah di Al-Masjidil Haram bukan berarti kita merupakan Masjid Al-Aqsa. Sebaliknya, Al-Aqsa kekal dalam hati sanubari kita untuk dibebaskan daripada cengkaman Yahudi laknatullah. Saban hari kita menerima laporan penindasan dan kezaliman tentera Zionis terhadap saudara seakidah kita. Doa kita sentiasa dipanjatkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekuatan dan istiqamah kepada saudara-saudara kita di sana, seterusnya beroleh kemenangan dan pembebasan Al-Aqsa seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Usaha kita membuatkan produk dan jenama yang jelas memberi bantuan dan sokongan kepada Israel dan kuncu-kuncunya hendaklah diteruskan. Data menunjukkan kempen boykot ini memberi kesan kepada syarikat-syarikat besar hingga ada dalam kalangan mereka yang telah memutuskan hubungan dengan Israel bagi meraih kembali kepercayaan masyarakat dunia. Kita telah percaya dan teruskan istiqamah memboykot seupaya mungkin. Allahumma alaika bil yahud wa man awanahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Al-Maidah ayat 82, yang bermaksud demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong.